Ada dah. Okey, siapa nak start dulu? Saya. Kuat sikit, tak dengar. Okey. Saya. Okey, sila. Okay. Good evening, Dr. Zahir. My name is Ling Pei Shi, and I would like to answering for the question that you have posted in the WhatsApp. So the first question is asking about my motivation, right? So my motivations of doing this project is I'm very interested to the topic of thermodynamic because it is quite easy to understand if compared to the other concepts. And the first time when I'm choosing the title, I found I have saw this title is regarding about the heat transfer performance, which relate to my interested field, and then it's also connect to something new. Is like you are talking about the heat transfer of the forms and in the radiator. For me, this topic is quite interesting lah. Uh, mm, uh, that's for my first answer. Doctor, did you understand? Sambung. Okay. Um, for my second question is my my main contribution is to find out how to the data of this just to make it into just to fabricate a more okay. For the third question, I'm developing my methodology with relate the blend charges because I need to schedule my time for this and don't rush and come to the end of the semester. After that, I create a flowchart to give me some hints on how to do my projects. And also give me a clear picture of my project. And that I'm using the design of the font that given from my SB STL, and I just need to resize it into the proper shape. Then I have to print it out using the 3D sintering laser printer. And the final product, I need to coat with the conductive spray to make it able to conduct the heat. Next, the radiator that I have bought is from my friends, and I just need to throw away the fins by using whatever tools. Just want to throw the things away, and mm, the process of throwing the fin I think is quite easy because fin is the texture of the fin is I think is actually is soft lah. And when the process of throwing the fin is you have to be careful when because uh I'm scared I will make the channel leaking, so I think I have to throw the fins carefully. Next, next I will install the radiator which has insert already with the forms and replace it the current radiator, and the coolant that we use will be water, and the heat source will be the boiler.
And then we just run the experiment. That's only. And for the last question, what is the difference of my topics with my partner is my topic is study for the heat transfer. My partner, like Naim, he is study about the pressure drop and the flow rates. That's all from me. Doctor, did you understand? Okay, tak apa. Okay. Next, siapa? Oh, okay. Nanti saya tunjuk you punya, dah habis semua ni saya buka seorang-seorang punya thesis lah. Okay, next siapa? Alright. Saya, Salam. Okay, proceed. Good afternoon, Prof. What is the motivation of doing this project? Throughout this because I want to learn more concepts of thermal conductivity. As I also know that the thermal conductivity is important in many fields like automotive, manufacturing, and the food industry. So thermal conductivity is important for them as they need to they can select the material for their products. Second is I want to design and fabrication an apparatus to test the thermal conductivity. Even though there is already have some apparatus on the market that also can be used to test it. So what is my main contribution? My main contribution is that I found that some of the school or laboratory does not have the equipment to test the thermal conductivity. So if I can make out and design this apparatus, I can help them so that their teacher or the lecturer can use it as a teaching material for their student. My thermal conductivity apparatus is simple and low cost and not complex when we use it. For how to develop my methodology, first I will study the previous study and analyze their study. Oi. Halo. Mana kau pergi? Oh, sudah mati lah dia? Ha? Dia dah mati ke? Presiden meninggal terus? Dia terputus ni, dia terkeluar sini. Dia kat mana? Dia kat Melaka ke dekat? Rasa macam kat rumah sewa kot. Tak sure. Tak apalah, kalau macam tu tukar ke Naim lah, nanti dia ulang balik ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Profesor. Untuk yang first soalan saya tadi, untuk soalan doktor tadi, berkaitan dengan apa yang motivate saya untuk melakukan projek ni. Bagi saya projek tu sendiri lah. Projek ni berkaitan dengan automotif. So masa saya cari tajuk FYP tu, saya memang kalau boleh tu nak cari tajuk yang berkaitan dengan automotif. And lepas Prof ni calon ada boleh? Awak sambung. Nanti kita bagi kat dia. Saya tu bila saya cari previous study tu, saya dapat tajuk, saya cari kaitan tajuk tu, saya dapat tahu lah pasal material baru yang saya tak pernah tahu, iaitu open cell metal form. So dengan adanya dua benda ni, dia motivate saya lah. Sebab sebelum ni kalau berkaitan dengan automotif, buat secara kumpulan.
So dengan adanya topik FYP ataupun PSM berkaitan dengan automotif ni, saya dapat buat lebih personal lah, saya lebih dapat apply saya punya knowledge daripada previous knowledge daripada session lepas. So untuk saya punya main contribution ialah saya redevelop balik dia punya test rig. Test rig tu sebelum ni dalam keadaan baik tapi tak digunakan. So dia punya ada banyak leaking, daripada leaking ke water pump ke radiator and so on. Selain daripada itu, saya juga ada berkongsi duit dengan Link untuk beli satu buah half cut radiator untuk digunakan dalam eksperimen ini. Untuk cara saya develop saya punya metodologi, first kali saya cari daripada problem statement. Hasil daripada problem statement tu saya akan refer dengan saya punya supervisor untuk tetapkan cara saya approach projek ini, kuantitatif ke kualitatif. So saya pilih kuantitatif, iaitu berkaitan dengan eksperimen. Lepas tu saya akan buat planning macam Gantt chart atau flowchart untuk saya tetapkan masa dan waktu untuk saya conduct eksperimen and so on. Lepas tu saya akan cari related information or previous study berkaitan dengan projek ini, information berkaitan dengan parameters macam material use, nylon 66 and the melting temperature which is hampir 270 degree Celsius. Selain itu saya akan refer ke XB, eksperimen apa yang sesuai dan equipment apa yang sesuai, cari specification equipment yang digunakan and buat table awal untuk saya collect data, and finally apa limitation saya untuk saya punya metodologi. Last but not least, different antara saya dan Link ialah yang pertama sekali saya fokus kepada eksperimen. Link ada berkaitan dengan design, tapi saya more fokus on the eksperimen. Saya yang akan set up semua barang-barang dalam eksperimen tu. Link juga ada mention saya lebih fokus pada data saya akan lebih fokus pada pressure drop and flow rate, manakala Link akan lebih fokus on the heat transfer. That's all from me. Thank you, Professor. Okay, Tia. Yes, Prof. Silakan. Sambung Ulang balik ya. Saya dah Ulang balik lost. Okay. Boleh, sir. My motivation for doing this project is I want to learn more concept and from the thermal conductivity. Because thermal conductivity is important in many fields like automotive, the manufacturing, or food industry, because they will use this thermal conductivity for their to select their material for the products. Besides that, I want to design and fabrication of the apparatus to test the thermal conductivity, even though I know that there is some method or some apparatus available on the market. For the main contribution, if I have completely set up this apparatus, I can give contribution to the school or the laboratory, or even to the lecturer or teacher, because I found that some of the school or laboratory does not have the apparatus to test the thermal conductivity, or maybe they have the equipment is expensive, so that cannot afford to buy it. After my apparatus is set out, the lecturer or teacher can be used as the teaching material for the student to learn more knowledge about the thermal conductivity. For the methodology, I have studied the previous study that also have some of the industry have tested the thermal conductivity using this apparatus, but I think the procedure or calculation is not good for other people to do the test. So I want to modify and
come out a good result for the apparatus. After I study, I modify and come up the concept design. And after the concept design is already come out, I draw it on the CATIA so that the 3D diagram will be come out. For the project, sebab saya tidak ada sama dengan orang lain buat itu title yang sama tentang itu thermal conductivity. So saya hanya dapat bincang tentang apa saya punya beza dengan orang lain. Saya punya is can be simple, is not complex, and will be low cost or portable for the other people if to test the thermal conductivity. That's all for me, Professor. Doctor, Ah, still got one more student, but her line is not good lah, but she's still connecting with us. tak apalah, kalau macam tu kita proceed yang ada dulu lah. Okay. Okay. Nampak saya share? Saya boleh nampak. Boleh nampak? Okay. Alright. Ini TA punya. Ya, Okay. Nothing's wrong. So kalau biasa examiner dia akan tengok first is apa ni reference. Okay. So bila tengok ACOS, automatically saya akan terus ke reference. Saya akan cari ACOS. So ini dia benda apa ni? Sekejap, saya buka. Bila saya klik, dia tak keluar apa tau. Okay, so that is ni. And then, okay, kalau ABB ni, okay. DUI ni macam bagi saya tak perlulah. Okay. Let's say click. Right. Volume 3, issue 6, page 5 to 9. Then, saya buka paper. Ya. Sekejap, saya tengok cara you tulis. Sampai back. Dalam moto RB Dawn 2016. Okay. Value 6, 5 to 9. Okay. Cara awak tulis reference is okay. Right? yes. Now. You punya tajuk thesis apa? Design and fabrication one at the apparatus to test the thermal conductivity. Design. Design. Yeah, design. Design of? Design and fabrication the apparatus to test the thermal conductivity. Thermal conductivity of what? Huh? To design and develop thermal conductivity apparatus of what? For the metals. Tak habis ayat kat sini kan? Oh, not tulis for metal. To analyze and evaluate the accuracy of thermal conduction for actual application. Application of what? So dia macam tergantung bila baca objektif. Oh, Okay. Ni serial apparatus ni yang you nak buat lah. ya, saya apparatus ialah saya So, mau kena tambah buat kat sini. Design, develop thermal measurement of apparatus, serial apparatus kan somewhere here. Okay. Okay, thanks, Professor.
Derive the best formula to calculate. How do you derive the best formula? What do you mean by derive the best formula? Because they already have the formula can be used to calculate it. After the result is already get from the apparatus, but maybe there will be have error lah. So if I can found there is a constant error on all the methods, like three of the method I test is same. Maybe there is a different compared to theoretical around 5%. I can modify the formula by adding the standard deviation. Oh, derive the best formula. Takut lah saya ayat ni. Cari ayat lain sikit. Dia macam you buat PhD pula, derive new formula. Right? Bila saya baca you punya temu ni, ini kenalah tulis. Dia bila ada equation 2.1 sebab chapter 2, 2.1. Oh, So, ada equation lain 2.2. And then, when you put the figure, macam ni, dia kena ada reference. Okay? Nanti saya tunjuk budak saya punya thesis. Mesti ada reference. Where do you get this figure? Okay? And the figure kalau ada reference kat sini, mesti ada kat section reference. Okay? Aluminium, where do you take this from? Contoh kalau yang ambil pada Flickr. So, ada source daripada Flickr. Okay? okay. Kat sini pada reference, macam mana you tulis dekat sini, kan? And then, Ya. sini juga akan ada. Okay. Oh, semua figure pun perlu ada lah. Ya. Okay, okay, Prof. Kan? Mesti kalau bila kita cerita figure 2.2 mesti dalam teks ada. Aluminium as shown in figure 2.2 is the element of infrared value and macam-macam. Macam itulah. Okay? Okay. Dan lepas perenggan ni baru ada gambar. Mana boleh letak gambar dulu, dia macam tak kena lah. So mesti ayat and then explanation. Mesti ayat explanation. Jangan letak gambar you tak explain. Okay, Prof. Mild steel as shown in figure 2.3. It has a little carbon. Macam itulah. Okay? And then, Okay. kalau you perasan dekat sini, you punya ayat banyak tapi reference tidak ada. So, saya mencari di manakah awak ambil reference ni. Okay? Dia mesti ada reference lah. So, dia jangan start dengan gambar. Okay? Macam you letak gambar and then you don't explain. So, masalah. Sedangkan, the radiator shown in figure 2.4 masih ada. Okay? So, selalunya figure 2.4 ni dia bold. Okay. Okay, dia mesti bold. Nanti saya tunjuk saya punya budak saya punya format. Sebab kalau ikut format, sebab esok nanti bila duduk dekat library punya final thesis, bila orang buka, okay, dia ni kan, dia memalukan nama supervisor you. Macam saya, supervisor saya memang nak student saya dapat A sebab nanti jatuhlah maruah saya profesor kalau tulisan tak elok semua kan. So that's why it's very important. Ya, betul. Ni examiner saya, macam ni you ambil. Mesti ada reference from where this table is coming from. Okay. Okay. So, orang lain pun kena alert benda ni Jangan tak alert. So masa ni test condition of observation dalam kurungan daripada mana you ambil reference. Okay. And then dekat reference pun mesti ada. Bila saya check kat reference you tulis ni, dekat reference pun mesti ada. Okay. Right. Okay, and then still saya suka buka page to scrolling. Kecil sangat. Boleh nampak Boleh nampak? Right. So mesti start dengan ayat, lepas satu perenggan baru ada picture. Okay, mesti macam tu. Kalau macam ni okey. Dia akan okey. As shown in figure 2.5, ada cerita 2.5. Kan? Macam tu kita nak. Yang ni you letak gambar tapi tak ada cerita. Jadi macam tak kena lah. Oh, That's why Okay. satu lagi bila run, dia punya trainer tin tu, dia jadi tinggi sebab you ada banyak yang you tak ubah dia punya ayat balik. So kena restructure balik. Okay. Sebab saya pakai Trinity yang professional, so dia detect lagi kuat lah. Yang UR pun pakai yang free punya kot. Jadi dia kurang sikit. Macam ni banyak explanation tapi tak ada reference dekat sini. So you have to find where you get this kind of adakah from my read here, adakah dia from the same Abe et al. Dot or not? So the people akan argue about this thing. kalau saya sama itu reference, belakang saya pun mau simpan itu reference yang sama loh. Ya. Okay. Kalau sini mesti reference, kalau reference sini okey. Kalau kata ayat ni pun daripada same journal, so dekat sini pun kena letak somewhere here. Kat hujung okay. dia. Okay. Right, so ini pun sekali lagi mesti ada parameter, mesti ada reference. So for this one, jangan sesekali letak gambar terus, mesti explanation.
figure refer to figure where figure 2.6 as shown in table 2.6. Macam ni ada. Okey. Tapi figure 2.6 tak ada cerita. Ada tu okey. Shown jadi biar ayat ni duduk bawah, baik perenggan dulu baru figure. Okey, sama juga yang ni. Daripada mana you ambil ini daripada journal kan. So kena tulis tu mana. Sebab sini dia tulis nak cari journal tu daripada mana tak ada. So jadi kalau ini boleh di-charge plagiarism lah. So kena ni lah. Right? Oh, Okay. And then ni bila you ambil formula, okay. Ini 2.2. Nampak tadi ada equation 2.1 tak tulis. So kena type balik lah. okay, so perfect. Kena type balik. Sebab bila kita tak type dia akan jadi macam okay, macam ni okay 2.9, 2.10. So ni from where you ambil. Okay. Ni so ni tak ada reference langsung. Okay, kena ada tulis reference. Okay. Ni pun reference daripada mana ambil, reference daripada mana ambil, from where you take this formula. Okay, banyaklah. Right. Yang ni yang siapa? Link punya masalah dekat sini. You tak reti tulis etal dot ataupun single author ataupun double author. So you kena belajar menulis. Kalau double author macam mana nak tulis? Macam kena start last. So far daripada tiga semua thesis ni yang okey sikit cara tulis reference ni TA je lah. Yang lain tu dia bila tulis saya tercari-cari. Okay. Naim pandai cakap tapi thesis dia tak macam dia cakap. Right? Sebab tu saja. Saya tegur okey. Masa dia ada figure 2 point ni figure tak ada tulis nombor 3.1 this one. So you mesti cerita figure 3.1 lepas tu baru cerita pasal figure ni. Baru letak figure. So mesti ada satu perenggan. 3.2 the figure 3.1 show about the methodology of the research. Mesti cerita pasal this. Sebab a picture worth 1,000 words. So you have to explain everything. Okay. Kita perlu explain to study flowchart kah? Every figure yang you ada mesti kena explain. Kena, okay. Macam yang ni kan. Macam ni saya duduk tengah cari baca. Dia kena macam figure 3.1 ni kat mana explanation dia? Saya tak cari. Mesti you cerita kat sini. Show in figure 3.1 show that dia TT1, T2. So that people read dia boleh baca. Sekarang ni bila orang baca dia lost. Apa pula datang ni 3.1? Oh, okay, faham. Saya pula je ni kalau thesis tu tak elok, saya baca sikit lah, saya dah tak malah. Jadi saya susah nak baca faham. Okay. Macam ni, open ya. Dia bukan, dia masih dalam bentuk yang working principle. Kita tak payah cerita macam mana nak sketch ke apa semua. So kita just to show the result and kita show how the process of sketch, the process of sketch show that the design of the lepas tu tunjuk dia punya terus dia punya apa ni drawing dia. Okay, tak perlu design macam-macam bentuk-bentuk macam ni. Jadi macam draw the cover. Ini lain. This is academic thesis, bukannya manual untuk kita baca nak lukis. Jadi dia jadi lain. Macam ni okey. Tak ada masalah. Right. So analysis of theoretical. Dan nanti ini cara you akan buat lah. Ya, betul. Okey, ini tak ada masalah. Di part of. Cuma kalau you boleh explain dekat figure 3.1 tu lagi cantik. Macam the result. Okay, now and then when you look into this one, okay, the value is quantitative value. Okay, tak apalah. So yang ni ada eksperimen buat sikit lah? Belum lagi. You just buat setakat mana you punya projek sekarang? Sekarang saya hanya sampai tu konsep saja. Belum buat the product lagi. Design dah siap lah. Ni design ni nak akan proceed lah. Ya, betul. Yeah. So yang usually chapter 4 ni expected result lah, bukan initial preliminary result lah. Ya, expected result. Sebab markah dia banyak dekat you have initial result. So you akan lost dekat situ sikit lah markah. Initial result Initial result. Initial result ialah orang macam previous study punya ataupun Sepatutnya yang ni adalah you punya chapter 4. Faham? Ini you punya chapter 4. Ni bukan chapter 3. Chapter 3 ni is about sketches design. How do you design? When you tak design, how to develop the product? So design mesti ada satu method. How do I develop the method? Contohnya pakai PARC method, house of quality masa you belajar subjek engineering design ni.
Masa second year ke? Second year. Yang tu yang you kena pilih. How do I design? Itu yang soalan saya. How do you develop the methodology? Okay. Apa lecturer you? Saya supervisor iaitu Dr. Fuad. Buat lah. Tanya patut. Sebab saya supervisor, dia ajar saya ini diagram simpan chapter 3 as a methodology, the work process. Metodologi ni dia patutnya you explain macam ni. How to, not how to draw, is how you design it, how you get the idea of forming the design, step by step punya formation. Nanti dia cakap chapter 4 ialah simpan expected result sahaja. Yang saya Bagi saya yang ni ada initial result you. Ini sepatutnya kat chapter 4. Ini bukan. Ini you punya drawing sendiri kan? Ya, saya drawing sendiri. Sepatutnya ni result chapter 4. Oh, Chapter 3, how do you get the idea? Macam ni lah, yang ni lah cukup lah dekat sini. Chapter 3, concept design. Cuma you kena evaluate dia supaya lagi besar. Macam mana the step of process of getting this kind of product ni. How do you know that these are the best ni? Itu kita nak tahu. Before, and then daripada situ chapter 4, yang you lukis tu. Tapi kena cetak, so the final result show, kalau chapter 4 akan start yang ni lah. The final result show that these are the initial result that coming out from toward the PSM1. Okay, so it show the certain part of that convince of bucket, this one, stopper. Itu dekat semua juga chapter 4. Okay, jadi you boleh dapat markah yang lebih tinggi di chapter 4. Chapter 2, chapter 3 ni you kena kembangkan yang this one ni. Macam mana you create this one, this step of having this kind of code. Contoh macam kalau you pakai part method, so there you have several guy and then you ask question and answer. So up to you lah kalau you nak maintain this kind of thesis ke ataupun you nak ubah ke pun tak ada masalah lah. Okay. Kalau tak nak ubah, saya bagi markah yang based on pemahaman saya lah. Okay. Right. Tempat saya tukar lagi kah? Boleh sekarang? Bila nak submit yang final task 4 tu? Task 4 itu Last day bila? Tapi task 4 ialah itu hantar bagi supervisor, betul? Task 4 kita kena upload sekali lagi final thesis kan? Task 4 ialah Kan, betul kan? Task 4 kan? So you kena baiki thesis lah. Kalau you nak baiki lah, kalau you tak nak, siapa yang tak bagi, dia bila last day bagi task saya? 22. 22, okay. Bukan. Dia outload corrected report ialah 17 esok. Esok dah corrected? Ya. 22 tu apa? 22 ialah evaluation of task 1 by supervisor, task 1 and task 2. Esok dah kena upload lah. Juga evaluation of task 2 by examiner. 22. So yang you all punya task 4 kena upload esok lah. Ya. Upload the corrected report. Saya ingat lambat lagi. Tak apalah. Tapi tak apalah, mungkin PSM 2 lah kot. You apa ni. Tapi kalau you boleh sempat buat malam ni ke, okey je lah. Tak ada masalah pun. Okay, Prof. Markah saya kecil je, markah supervisor yang besar. Okay. Right. And then, so habis untuk TA. And then kita tengok Naim. Saya dah buang semua benda. Saya tinggal abstract tu, saya tarik tajuk kat mana. Kan? Aku buang semua benda. Sebab kalau tak buang benda-benda tu, Naim tengok. Chapter 1 kau dah, aku dah hilang lah. Let's have report 1. Naim Aziz. Okay, Naim. Buka chapter buka chapter 1 kau pun dah sedih lah. Buka tengok baru table of content pun dah sedih lah. Hilang. Dia try auto update dulu, dia tak keluar, saya buat masa malam. Ini pun dah habis. Saya bila baca ni saya dah, ni kalau student saya dah menangis dah kena marah.
Bila kita tengok macam ni, ya Allah, apa salah jadi macam ni kan. Dia jadi macam sedih sikit. Yang format saya tulis ni betul ke Profesor? Format awak okey, tapi kenapa dia macam ni Sebab saya kalau tengok yang template yang dibagi memang dia ada spacing masuk dalam sikit ke saya Tak ada macam ni saya rasa. Dia macam yang tadi, macam TA tu. Macam tengok orang lain kan. Macam Rosatu Husna pun walaupun teruk sangat TC dia, kita teriak pula kot. Ya, dia semua macam ni Oh, okey. tak. Kalau macam TA tadi okey lah. Macam ni lah, macam ni lah. Macam ni okey lah, bagi saya format yang macam ni. Macam ni yang tepi-tepi Okey. lah. Macam susah. Yang ni tak ada appendix, tak ada. Kalau tak ada, kau delete je lah. Yang ni takkan 3 benda ni, list of figure tak ada. Semua tak ada. Mak. Engkau memang, ni kalau budak aku cekik mati lama lah. Right. So to develop heat exchanger test rig. Tajuk kau apa dia? Co-presence study of flow rate and pressure drop effect in open cell microform and conventional fin type. Takkan tulis simple sangat. Investigate the flow rate of the four cells of the developed heat exchanger. Okay, to compare performance of four cells with the conventional heat. To compare the performance of the new developed open cell format heat exchanger with the new conventional heat exchanger. Okay, saya nak tanya yang both Naim dengan apa? Link. Okay. Apparatus yang you buat dekat chapter 3 ni dah ada ke belum? Dah ada, tapi kalau yang gambar saya letak ni dia dah jadi. Cuma kalau yang betulnya dia ada leaking, dia siapa kena betulkan balik dia punya host tu. Kau main banyak Naim. Kau punya TC yang aku rasa aku kalau aku hilang sabar, aku cekik kau. Kan? 3.1 kau tak cerita. Lepas tu kau tak ada cerita apa, tiba-tiba kau tak, kau buh macam tu je. Yang ni kau tak cerita apa, kau hentam macam ni je. Kalau tu kau letak je. Aku pun tak tahu nak baca apa. Maksudnya bro? Maksudnya apa? Kena ada Metodologi explanation kita kena untuk terang figure macam mana kita buat. Okay, kau kena terang ni every step ni. Kau kena cerita, kau tak boleh letak macam ni dengan express saya. Parameter involved in this project. Kau suruh saya fikir. Test rig, kau suruh saya fikir. Kau tak cerita pun. Schematic diagram. Patutnya dia dah cantik. Kalau kau boleh cerita 3 perenggan ke benda ni kan cantik. Parameter involved. Kena cerita table show the parameter involved. So the material that you is ethylene glycerol material lah. So the total length of the shape of it is between this dia. Okay, kita faham lah. Okay, yang ni apa pula ni? Equation of pressure drop. Equation of story. Kena cerita lah. Kena cerita. Kau suruh orang fikir je. Mana aku nak fikir, aku mana. Ini bukan bidang aku. Kita ni nak baca, bila orang bagi thesis kat orang, kita boleh faham. Macam 3.1, 3.2, 3.4 figure gambar tulisan kena kat atas, figure kat bawah. Tak boleh duduk sebelah-sebelah. Radiator was used. Dah tak. Dia macam reservoir, engkau buat macam lab sheet tau. Ni bukan thesis. Kita nak thesis. It's not lab sheet. Kena cerita every single step. Okay. Ni saya tak tengok lagi lah kau punya reference ni. Kau punya reference ni apa ni? Ada ke? Saya, cikgu saya Yahudi, jadi suara saya bila research dia tinggi sikit, dia tak macam mengajar. Dia jangan kecil hati pula. Saya memang kalau buat research, saya memang suara saya lain sikit. Dia macam bunyi macam nak pukul orang. Tapi memang macam ni nak buat macam mana. Belajar dengan Yahudi, sorry lah. Okay, so macam ni tak ada reference lah. Yang ni ada reference, ni tak ada reference. Okay. Dia mesti cerita. Right. So bila figure tu betul okey dah. Okey, nampaklah. Jadi okey. Table mesti duduk kat atas pun table. Tapi bila kita run dia punya Trinity, nampak macam kau tak ubah balik ayat-ayat ni banyak. So kau kena ubah balik.
Tak pun kau bermain dengan Trinity macam mana nak tipu Trinity lah. Tapi chapter kau metodologi ni, supervisor tengok ni chapter 3 ni. Saya tanya betul-betul lah. Tengok. Dia tengok dia okey. Dia kata cuma kena perbaiki susunan gambar je lah. Dia tak cerita, tak kena explain ayat semua. Explain tu cadangan dia sebab saya jumpa dia last minute, cadangan dia bagi satu perenggan ayat untuk explanation equipment tu, lepas tu baru masukkan table gambar dengan table specification lah. Kau cakap ni, kau jumpa dia, kau cakap Dr. Zahir maki berkandang cakap dia. Kau cakap Dr. Zahir marah macam TC macam ni cakap dia. Yang ni siapa link ni link mana link ni Aling. Yes, sir. Aling. Yes, sir. Dia tak mau kacau yang lain lah. Bila chapter 3 Aling, ni 3.1, ni 3.2, bukan figure 10. Chapter 1 ni Aling ni. Hah? Aling, you baca saya baca takut in the name of Allah. You bukan orang Islam lah. You biar betul. Janganlah delete lah. You have to be kena betul lah. Nanti kan kalau mak you baca, ayah, you sudah masuk Islam. Ayah, mampus aku nanti. Kan? Right. Orang ni pun ada silap. You memang kelakar, you. Ayah, you. Ayah, mampus lagi ni baca. Ini sudah murtad tau, you tahu. Ni kalau figure chapter 1, 1.1, 1.2. Kalau chapter 2, 2.1, 2.2. Kalau chapter 3, 3.1, 3.2, 3.3. Okay. Ini cara you tulis reference semua salah. Lee et al. Ni leverage sync 2008. Dekat sini sync 2008. Tapi kalau dekat belakang sync, L dot 2018. Bila kita pergi belakang, mana sync? Tak ada sync. Tak ada sync. You silap tulis. Maksudnya last name tu dia kena macam saya, Muhammad Zahir Hassan. So Hassan, M dot Z dot Muhammad Zahir dekat belakang ni. Bila dekat teks tadi tulis Hassan, kalau lebih pada 3 author, etal dot. Kalau 2 orang author, katalah saya tulis dengan Naim. Naim bin apa tadi Naim, bapak kau nama apa Naim? Naim Solihin. Solihin, Naim Haziq, N dot H dot. Faham? So kena tengok, belajar tulis lah cara benda tu. Right? Kalau Contoh macam ni, cara tulis salah ni. Mesti ada ni apa semua untuk nanti. Ni buku ke apa ke saya tak tahu. Okay? Dia sebab bila kita nak bagi markah, dia ada markah reference, markah chapter 1, markah chapter 2, markah chapter 3. Jadi kalau you chapter 1 okey, chapter 2 okey, chapter 3 tak okey, nanti dia markah dia drop. Unless you okey tak nak A lah. Macam ni. Kena cerita dulu, figure dia baru letak gambar. Okey, right. Ini kena tulis table 2.1. The table 2.1 show apa-apa sekian. Table 3.1. Okey. Lepas tu explain dalam satu perenggan, 2 perenggan. Dia baru masukkan benda ni. Okey. Right. Dan ni equation. Kalau you pakai equation ni dekat chapter 3, 3.1, 3.2 ke apa ke. Right? Yang ni you punya result, you punya sendiri ke ataupun you dah buat ni? Ini saya dah buat. Kalau yang ni dah buat, ini yang you punya, yang you, ini apa ni? Ni untuk apa? Ini macam sampel lah. Nak replace dengan itu current radiator. Maksudnya yang ni lah, design of radiator frame. Betul? Patutnya cerita kat sini, how do you design the radiator frame? Yang this ada output, so the output ni kena letak chapter 4 lah. Okay, kalau you punya initial result lah. Tapi kalau you just buat gede-gede, tak buat apa lagi, tak payahlah masuk result kan. You letak kat sini je lah. Okay.
Okay. Sebab you berguna perkataan design kan? Ya. Experimental study. Hmm. Naim pakai perkataan apa tadi? Comparison study. Apa beza you dengan link? Link berkaitan dengan heat transfer. Saya pressure drop and flow rate. Kena sediakan form radiator lah, and then dia macam tumpang lah, ambil data pressure drop and flow rate. Nampak tak bila you tak apa ni yang ni? Maksudnya bila you reach first objective to redesign of personnel, ni you punya result chapter 4. Dekat chapter 3 you cerita macam mana you develop the system open cell. Oh. Faham? Ni you dah ada result tapi you tak result. Methodology is what chapter 3. Chapter 3 ni how do you solve the problem? So dia ada step by step. Kita cerita macam mana kita produce the result. Macam Tia tadi tu, dia kata dia ada expected form apa semua tu kan. Okay. Chapter tu ni banyak reference yang tak letak lah macam tadi lah. Kadang-kadang tulis silap. Lepas tu macam ni, Fatimah Al-Zarah Muhammad Saad etal dot. Patutnya kat sini Muhammad Saad etal dot. Dekat belakang Muhammad Saad, koma F dot A dot. Ataupun dot A dot L Zahra Z dot. Itu nama orang, kita pakai nama last name. Profesor, saya nak tanya sikit. Kalau yang macam reference ni, macam saya dengan link ni, kami guna Mendeley. So dia auto masuk. So kena adjust kat situ manual lah. Tak boleh lah. Kalau saya buang yang ni pun dalam apa ni, Trinity, dia akan detect. Dia tak detect, so dia detect kat teks ni. Walaupun you pakai form, katalah pakai jurnal yang sama, you kena ubah ayat macam mana you faham. Baru Trinity tak boleh detect you punya plagiarism. Sebab chapter 2 ni kita komen kerja orang. Bukannya kita ambil daripada jurnal kita tulis. Faham tak? Sebab awak, apa faham chapter 2? Kita nak solve problem kita, kita banyak membaca. Itu chapter 2. Jadi kita komen lah, orang ni design macam ni, orang ni design macam ni, orang ni design macam ni. Chapter 3, daripada chapter 2 ada, katalah chapter 2 ada cerita 3 design. Kita chapter 3 tu kita punya design. Jadi kita cerita kita punya design berdasarkan kita punya pembacaan tu. Faham? Chapter 3 ni cerita you punya produk, how do you develop the design. Chapter 4 cerita outcome daripada method yang design. You faham tak apa cakap ni? Faham bro. Faham. Okey. Ya, saya untuk saya bagi you all faham. Ini untuk you all punya PSM nantilah. Doktor, itu acknowledgement kena tukar kan nanti. Annual measurement? Tadi acknowledgement. Oh, okay. Okay. So kalau tengok thesis ni, kan saya tunjuk thesis budak BMMA, nanti you marah pula kan. Kita buka BMMM. Okay. So dia, kalau you baca apa ni dia punya abstract pun kita dah seronok. So first dia gender statement, and then terus dia punya project. Focus on thesis investigating the services. Dia nak servis motosikal katakan. Okay. Alamak. Okay. And then terus cerita how dia punya methodology dia develop. Macam mana dia conduct eksperimen. Apa expectation dia punya eksperimen. Ini dia punya outcome. So bila tanya soalan Viva, buka dekat abstract pun dah tahu. Kan? Right. And then bila kita tengok dekat table of content tu dia dah complete. Kita pun tak sakit hati baca kan. Complete, dia punya number of page,
right? Bila kita tengok list of figures, list of symbol, kalau dia guna kilometer, km, mililiter, ECU apa dia, appendix kalau perlukan appendix, right? Dia bila chapter 1, daripada mana dia ambil? So daripada ni, daripada goal, daripada stroke, gambar yang dia ambil. Bila cerita pasal figure, mesti ada bold kat atas ni, so sini pun bold. Kalau yang ni you tak nak bold pun tak ada masalah. Dia kata ni tak nak bold, okay, tak ada masalah. Yang ni penting, yang ni bold. Okay, so dekat sini pun bold. Okay, sini bold. Kita tahu daripada mana dia ambil gambar ni. Ni semua kena sekali lah. Ni saya cerang lah. Nanti kalau supervisor you tak ajar, saya dah ajar. Okay, kalau tak nak bold sini, tak ada masalah. Okay, so pergi dekat sini, Cameron 2015, pergi dekat reference-nya, tengok dekat C, Cameron 2015, daripada mana dia ambil? Ini daripada dia ambil retrieve, ni dia ambil daripada online. Kalau dia ambil pada journal, okay, volume apa, 44, kalau ada issue 6, macam nak, apa tadi, yang TM ada, page berapa, 2018, nama bapa, nama last name semua. Okay, and then, so bila kita tulis objektif, focus on your work, bukan general statement. I want to design heat exchanger. Tak boleh, dia kena fokus. To understand the frequency. Yang ni part dia punya. Dia first dia nak understand, okay? To investigate the viscosity and terminal oil. Fokus terus dia punya benda yang dia nak buat. To observe effect of foil. Ini kita baca kat chapter 3, kita tahu dah dia nak tengok apa. Chapter 4, kita akan tengok apa dia nak buat. Dia, apa. Kita beli dia punya, bila you baca objektif, automatically dekat chapter 4 nanti dia ada semua benda ni. Jadi kalau ayat dah, you kena bentuk ayat. So to specify kalau scope, okay, experiment oil conducted using the oil filter, spark plug, go semua. Ni bukan budak automotif ni, bukan. Expected result, you nak tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa. Right? Bila masuk chapter 2, macam student saya dia buat, okay, overview of literature. Dia cerita, so this chapter review international engine system apa semua. Bila baca tengok tu, dia tahu lah. So lepas ni setiap cabang ni dia akan guide untuk macam mana kita nak tulis next chapter. 2.2 motorcycle engine system. Okay. 2.2 engine part and function. You tengok kat sini pun you boleh tahu. Engine part and function semua kat sini. Okay. Dia pecah-pecah dia. Tengok. Bila tu nerd. Semua kita tengok pun kemas kerja. Ini semua kena maki hamun ni. Dia yang cantik ni. Dia tak semudah. Okay. Ada equation 2.1. Okay. Macam budak ni dia suka ni. Tak apalah. Dia suka macam ni. Kalau tak kerti pakai simbol macam ni, pergi dekat view, apa dekat mana, nak insert lah, insert, pergi dekat sini, cari macam mana nak masuk equation, okay, belajar words banyak, okay, and then, bila gambar, okay, gambar yang tak cantik, kena lukis balik, macam ni, kena, ada gambar yang kena lukis balik, macam ni tak center line, center, kena center kan, saya alert sikit benda-benda ni, tak boleh center, okay, center. Right? Source daripada mana. Kalau you tak nak source daripada mana, macam ni saja pun boleh. Tak ada masalah. Kalau you nak tulis format UTM, dia mesti ada source tu. Okay, so table 2.3, table mesti dekat atas, figure dekat bawah. Right? And then, right? Ini pun kadang-kadang tak tukar pun dia jadi macam. Okay. Kalau you tak nak duduk macam ni, kalau nak macam ni, macam tu, pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau macam ni, kena space. Kena macam tu. Kalau nak macam ni, kena start, kena ada berapa jarak tab dia. Tab tu, tab. Kalau tidak, Naim jadi macam ni, dia buat macam ni. Dia tak nak macam tu. Dia nak macam ni pun boleh. Macam tu boleh. Right? Yang tu. Tapi kalau you consistent, saya tak kisah. Right? Figure mana nak ambil. Okay, summary. Summary ni adalah apa? Dia criticize semua kerja yang orang buat dulu. Bila kita baca dekat situ, kita tahu, that's why dia ni. Bila metodologi, okay, kita start macam ni. Dia chapter describe metodology, present methodology. Figure 3.1 show the electrical flow. Jadi bila cerita benda ni, automatically yang dia cerita benda ni, semua daripada sini. Daripada figure 3.1 ni, semua dia cerita. First phase, apa dia? Second phase nak buat apa? The final stage. The final stage kat mana? Right? Okay, 3.1 concept. And then, apa dia dah buat projek degree 1, projek untuk phase 2. Right? And then, 3.2 macam mana dia monitoring the works.
Dia pernah macam awak nak buat eksperimen. Siapa tadi nak buat eksperimen? Saya. Tiga-tiga orang nak buat, ada 2 orang nak buat eksperimen. Tia pun nak buat eksperimen. So kena cerita macam ni lah. How to the pre-set up experiment. So how do you set up experiment? Okay, macam mana nak buat. Cerita macam mana nak buat. Result dia dekat sana. Macam mana nak buat, cerita kat sini. Apa nak monitor, cerita kat sini. Apa specification yang perlu, cerita kat sini. Macam mana proses nak buat tu, cerita kat sini. Okay. And then macam mana buat, macam mana mesin dia pakai. Siap budak saya kan. Dah buat PSM 2 siap lah. And then summary untuk chapter 2. Okay. And then bila chapter result, okay, masukkan result yang dia buat. Kalau oil, masukkan result oil. Okay. And then chapter 5, you boleh highlight you punya kan. Bila tengok dekat ni, okay. Right. Okay. Kalau ada perlukan apa ni, nanti ini untuk PSM 2 dia nak letak masukkan macam ni kan. Itu terpulang pada dia lah. Dia nak maintain, dia tak mau delete. So kalau you boleh ada justifikasi kenapa you nak maintain format ni, tak mau delete lagi sebab mungkin PSM 2 pakai, tak apa. Okay. So dia ada step by step. Okay. So kalau kita tengok yang jenis design, apa design? Train. Okay. Okay, design. So kalau design, yang you duk buat design ni, chapter 1 semua samalah. Macam ni dia tak suka hitamkan gambar tu. Right? Right? And then bila tulis objektif mesti fokusnya you punya produk, you punya project. Kalau you nak pakai design, nak pakai 3D prototype untuk produce, cerita siap-siap. Organization of thesis ni lagi esok PSM tu mesti ada benda ni. Chapter 2 cerita apa, chapter 3 nak cerita apa, chapter 4 nak cerita apa, chapter 5 nak cerita apa. Okay. And then chapter 2 dia nak cerita macam ni, dia buat macam ni. Okay. Mesti ada reference semua complete. Cantik kemas. Tak kemas memang kena marah. Okay, metodologi. Nak cerita, okay, 3.1. Nampak? Bila satu gambar ni, you boleh cerita banyak perenggan. Boleh cerita 3-4. Okay. And then konsep design, macam mana proses nak buat. Selection alternatif, macam tadi Tia tu kan. Dia sepatutnya cerita macam ni lah. Macam mana dia nak design. Macam mana konsep dia design. Macam mana dia ni. Tia ada Tia? Hilang lah budak tu. Ada Profesor. Konsep evaluation. Yang ni yang saya nak tengok kat you punya chapter 3. Okay. Oh, okay. Part method, so decision. Macam mana you decide nak you proceed you punya design. So these are the design. Okay. And then result, so you have result. So jadi bila ada result daripada part method tu, and then you ada you punya final result. Macam mana produk tu jadi. Macam ni. Right. So design part, buat macam ni, bentuk macam ni. And then kalau you nanti ni you kena buat final element, so you boleh buat macam tu lah. Okay. Chapter 5 is conclusion. So terpulang lah pada you. So boleh cerita lah. So next experiment is to be next best. Lepas kebanyakannya dah habis dah PSM 2. Cuma dia kena tambah data lagi lah untuk PSM 2. Okay. Right. So jadi kalau you boleh buat documentation macam ni, esok you kerja penting benda-benda macam ni. So bila kita kerja esok, kita tak buat lagi dah jawab exam semua. So yang kita buat ialah documentation. So kalau you boleh buat documentation yang cantik elok, senang nak pangkat. So that's why saya nak you buat thesis yang baik. Okay, sebab yang ni yang akan dipakai esok bila kerja. Yang you belajar temu apa semua tu, kalau you tak pakai dah lah. Kan? Kalau you kerja bidang lain. Kalau you boleh buat documentation cantik, you jual insurans pun orang cantik. Kan? Orang akan beli dengan you. Right? Okay. Right, so nampak thesis yang macam mana yang saya nak, atau bukan saya nak, kira standard thesis yang sepatutnya hasil lah, bila baca cantik lah, tak murtad kan, tak keluar agama kan, takut saya baca you orang ni, tiba-tiba budak ni masuk Islam lah, we apa tu? Right, Husna, bolehlah present. Dia sebelum Husna, saya nak buka Husna punya dulu.
Hmm. Alamak. Sedih ni macam. Saya pun sedih juga. Kecil sangat. Husna buat apa Husna? Buat macam satu alat untuk gerakkan kamera. Kena ceritalah. To design. Awak ada tajuk okey. Macam to design a small scale transfer system. Yang ni nombor satu. Ini Yang nombor nombor satu. dua. And then to yang ni apa dia? To assemble. Kan to assemble mestilah produce dulu kan. To produce. To produce something and then assemble and test the transfer system. Kau tertinggal perkataan tu. Yang ni kalau boleh research scope ni dalam bentuk ayat lah. Sorangan, dua perangan. Bukan macam bentuk ni. Macam ni awak tulis simple sangat. Kalau boleh awak tulis panjang sikit lah macam ni. Reverse new methodology propose macam ni tak nak. Oh pendek sangat lah macam tak mau tulis. Aku baca. Saya sebenarnya mana kali sudah je. Macam marah bunyi. Tak ada. Tentu. Okey, ni tak ada reference. Okay, ni tak ada reference, tak ada tulis apa reference. Semua tiba-tiba kat belakang ada reference. Reference sikit sangat ni. Orang at least reference journal dia kena ada 10. Ini bukan reference sayang. Ini kau cerita Arduino type. Kau tak cerita macam mana orang lain dah buat pasal projek ni. Journal-journal yang berkaitan dengan kau punya projek. How they conduct this kind of thing, how they develop system, macam mana previously research have been done. Mesti ada orang dah buat. Kalau awak orang pertama buat dalam dunia, awak dah buat PhD lah. Orang buat PhD pun literature review berpuluh-puluh page. Maksudnya dia nak tengok orang lain dah buat macam mana. Jadi tiba-tiba awak macam ni, kira awak kira level-level ni lah. Level-level ni Einstein ni. Ini genuine dalam dunia. Tak ada orang lain boleh buat lagi. Kan? Ini tak cukup ni. Ini cerita apa itu Arduino. Kita tak mau tahu apa itu Arduino. Kita nak tahu what is you going to do to develop benda ni. To develop this one, small scale transfer system. Hai, Dr. Fadilah ni, bercekik Dr. Fadilah ni tadi. Awak ni semua bawa Dr. Fadilah? Jadi TL lah. Betul. Dia tak. Chapter 2. Ni bukan metodologi sayang. Ini metodologi maksudnya dia kena create how do you design this. Macam saya tunjuk yang TC yang tadi ni. Macam ni. How do you conduct? Mesti ada proses. Product benchmarking. Concept design. How do you decide? Kalau tak nak pakai part method, you kena pakai house of quality. Itu kita cerita. Yang chapter 4 ni result. You punya ni result. Yang ni result. Belum lagi. Belum. Ni punya. Ni bukan you punya projek kan? Yang tu yang daripada lab. Yelah, saya tahulah. Yang nak ceritakan mana. Saya daripada baca chapter 2, chapter 3 awak, saya dah tak tahu lah awak buat apa. Saya pun tak tahu nak tolong macam mana. Tahu-tahu tulis summary je. 3 page je. Macam mana saya nak tolong ni? Yang ni awak kena tanya supervisor awak. Saya pun tak tahu nak tolong macam mana sebab saya bukan bidang ni. Saya ada tanya dah SV first tu ambil apa ni? Cadangan dengan panel yang sebelum ni. Kena tulis lah, kena tulis.
Saya nak tulis kat sini. Selection of component. Okay, selection of component saya faham lah. Selection component. Create design using CATIA software. Create program. Sebelum tu dia dah miss. Macam mana kita nak develop this thing. Mesti ada satu method yang you pilih untuk develop design. Sebab dia cakap perkataan design tau. Kita bukannya budak sekolah. Budak sekolah, yes. Design tu maksudnya melukis jadi satu benda. Tak. Kita bila produce, even nak produce cawan ni, dia ada satu design dia proses. House quality dia. Kenapa nak pakai matching ni? Kenapa design dia kena panjang macam ni? Apa konsep dia? So that bila kita keluarkan produk ni macam IKEA, terus orang beli. Berapa strength of analysis kita nak kaji. Kita nak buat apa dengan design bila dah ada. Yang tu yang kita nak tahu. Nasib baiklah awak dapat saya. Kalau saya rasa kalau awak dapat yang lecturer yang geng-geng design tu, saya rasa dia kata nangis dah apa. Dia kata ni projek budak sekolah ya. Nasib baiklah saya ni baik sikit. Saya lemah, perempuan lemah sikit. Saya tak pernah ambil budak perempuan, saya takut. Saya marah lebih, nangis dia pergi bagi tahu dekat Kementerian Wanita, mampus kau kena tangkap dia. Right. Tadi awak nak cakap apa soalan? Jawapan? Yang lain-lain semua clear? Apa yang saya nak? Clear? Ya, clear. Clear. So kalau you boleh baiki esok, hantar balik kat saya yang mana ni lah. Sir, As you can see, it works really Okay. Apa? Sir, I nak confirm balik itu reference kena adjust kat manually ke macam mana? Tak payah. Manually enter pun tak apa. Jadi kalau you tak kerti pakai Mendeley, bila you pakai Mendeley, dia jadi tak betul lah. Contoh, saya nak bawa motosikal, tapi saya tak ada lesen motosikal. Tapi saya belajar orang cakap motosikal bawa macam tu. Saya pun bawa. Jadi dia motosikal tu melalai-lalai tu. Lebih baik kalau you ada lesen kereta, you bawa kereta je lah. Janji sampai ke bandar katakan, nak pergi bandar. So kena ikut yang you biasa bawa kereta. Bawa kereta je lah. Kalau you pakai manual lah. Aku menjawab soalan lah. Jawab. Orang banyak main ni. Orang tak buat PSM betul-betul last minute tulis TC itu korang hantar kat aku. Profesor, kalau yang nak kena hantar balik tu, kena hantar ke EPSM ke personal tu? Ya, EPSM tu itu cerita yang formula lah. Saya malas nak buka. Saya sebenarnya malas nak buka sistem, nak download. Aku tak kerti, jadi kau minta korang hantar je lah. Kan? Sama je. Upload lah. Yang hantar. Kalau buat tak tidur malam ni. Sampai esok pagi tak ada tidur ni. Jadi benda ni senang je. Just format ke format. Satu senang tak payah present lah. Awak nak cerita. Bagilah dia cerita lah. 3 soalan, jawab soalan saya. Untuk soalan tu, lepas saya dengar semua carangan dan juga komen, so motivation saya akan ambil semua tu sebagai satu semangat lah untuk saya buat dengan lebih baik. Kiranya apa yang kesalahan yang saya buat tu, saya akan cuba perbaiki. Lepas tu, untuk contribution, saya akan buat banyak lagi research untuk tambah dalam chapter 2, dan untuk metodologi, kiranya saya akan tambah lagi lah dia punya mechanical design, yang benchmarking apa semua tu. Lepas tu morphology check. Yang tu lah untuk chapter 3.
Awak macam Ianya tak jawab soalan saya tanya pun. saya jawab sikit-sikit. Lepas tu nanti kiranya macam yang PSM 1 ni kiranya saya akan nanti cuti 2-3 bulan ni saya akan buat time pun. Doktor. Terdengar ke? Kau cerita lah, saya dengar lah. Kau cerita. Ya Allah Tuhanku. Ya itulah saya cerita tu. Oh macam tu je lah. Saya nak faham lah. Saya tak faham kau cakap apa. Tak apalah. Angkat je lah, saya faham. Okey lah, itu je. Ada apa-apa nak tanya lagi sebelum kita ending? Ada Doktor kalau nak tanya apa-apa boleh ke? Boleh. Boleh kan, tanya apa? Awak nak tanya apa? Kalau saya nak tanya untuk penambahbaikan. Boleh lah. Kalau tulis tesis lah baru boleh tanya. Kiranya macam kalau contoh saya ada buat part-part tu, kalau saya tanya tu boleh lah. Tapi saya tak boleh bagi tahu betul ke tidak sebab saya tak tahu awak punya projek. Saya examiner, saya kena faham bila awak bagi dia macam ni, awak cerita awak nak buat apa, awak bagi result. Saya bukan bidang kepakaran saya, walaupun saya tahu banyak lah. Kalau saya nak fikir satu-satu, mampus aku. Jadi awak kena tulis supaya orang baca faham tesis awak. Jadi bila kita tulis, awak baca awak faham tak? Kalau awak faham, saya faham lah. Tapi kalau awak sendiri pun tak faham apa awak tulis, awak nak saya faham, mampus aku. Awak kadang ni tulis, aku tahu orang ni tulis. Jadi saya tak faham, gimana saya nak tolong? Jadi kalau awak tulis cerita senang, kalau saya tak faham, saya tak faham dekat sini. Macam itulah. Sir, kalau in future lah, boleh macam minta nasihat daripada doktor tak? Boleh. Tak ada masalah. Okay. Baik. Janganlah last minute tanya, mampus aku. Sebab plan nak improve our thesis Boleh, during the tapi jangan improve thesis je. Kena improve the project first. Improve the project, macam mana you nak buat. Lepas tu, kalau you tak faham macam mana nak tulis, itu saya boleh tolong lah. Okay. Tapi bila kita buat, kita design satu benda sampai jadi. Bila kita buat proses A, B, C, D, kita buat jadi. Bila kita nak tulis balik, kita tak boleh tulis ikut kita buat tu. Kita tulis ikut logical sequence. Bukan chronological. Chronological ni macam mana? Contoh, macam you buat modeling dulu baru you buat eksperimen. Tapi dari segi chronicle dia, you buat design tu, you dah boleh, you buat eksperimen tu baru you buat modeling. Tapi bila kita tulis nanti, tak boleh. Kita kena start step by step. Kita buat eksperimen, baru kita buat modeling. Walaupun hakikatnya kita buat modeling, baru kita buat eksperimen. Bila tesis ni kita tulis supaya orang faham. Chapter 1 is you introduce yourself. Bila you introduce semua macam mana you nak buat, automatically orang akan tahu dah dekat chapter 3 nanti akan keluar apa, chapter 4 keluar apa, chapter 5 is the conclusion of it. Bila chapter 2 bila baca ya kita tahu dah, okay, kalau you nak design, contohnya you nak design carburetor, you buat apa tadi? Apa benda you buat ni? Open cell metaphor of radiator. Radiator kan? So automatically the first yang kita expect daripada chapter 2 is what? Radiator. The basic design of radiator. And then katalah 2.1. 2.2 automatically kita nak tengok types of radiator. Jenis-jenis radiator yang ada. Lepas tu 2.3 research approach in radiator development. Apa dia buat? Modeling, eksperimen, apa semua. Itu kita tengok. Jadi kita tahu automatically in chapter 3 nanti based on link punya pemahaman on what is radiator, what is the radiator type,
and then the concept of radiator yang orang dah buat experimentation, orang dah buat design, orang dah buat ni, chapter 3 automatically dia tahu lah. Link confirm dia akan buat design based on 1% yang dekat ataupun 2 to 3% yang dekat chapter 2. Jadi Link akan cerita chapter 3 tu macam mana dia develop, macam mana dia come out with this design. So he start with initial sketch. Daripada sketch tu dia akan keluar pula how do we produce a product. Okay, daripada step tu kelak macam mana fabrication, kalau macam Naim, how to fabricate, develop pakai 3D model ke apa ke, and then kalau kat PSM1 ni cerita how to assemble all this thing. Okay. Chapter 4 automatically yang you buat kat chapter 3 tu mesti ada result. Result dia contoh kalau chapter 4, chapter 3 you cerita nak develop satu cawan ni sampai habis, chapter 4 mesti ada result minum ni berapa liter saya boleh minum. Itu maksudnya result. Chapter 3 macam mana nak buat benda ni? Chapter 4 first keluar gambar ni, second berapa liter dia boleh masuk sekali saya sudut, berapa lama dia boleh tahan, kalau you nak buat final 5 berapa ketahanan dia boleh buat. Kan? Macam mana nak buat ketahanan tu kita cerita kat chapter 3, keluarkan chapter 4 is ketahanan itu. Faham kot dia cakap. Buatlah PSM betul-betul. Kalau you pergi kerja, kalau you tak percaya cakap saya, esok you kalau you minta kerja company besar-besar, dia ada dua soalan yang dia akan tanya. One is dekat mana you latihan industri. Okay, and then yang kalau macam Honda dia akan tanya you buat PSM apa. Kalau macam Rosasuna cakap saya buat transverse matrix, you buat apa? Saya buat pakai Arduino. Itu je. Itu je. Mampus aku jawab. Mampu dia tak ambil kau kerja. You kena cerita. So in my final year project, I developed a transverse system. The first thing that I'm doing is about designing the transverse system using this so-called the method of house of quality. From the initial results, and then found that based on my studies coming out with this kind of thing, and then it's contribute towards this. You boleh baca, okay, nampak sangat you faham you punya PSM. Ini cerita saya buat apa? Saya buat PSM pakai Arduino. Dah cukup. Aku sendiri faham. Mana boleh? Ni cerita radiator kan? Macam mana nak buat radiator? Okay. Doktor, nak tanya Buat dia korang doktor sibuk kot. Apa dah? nak tanya doktor ada sampel pelajar dulu tak? Ayah, nanti kalau saya bagi yang susah, Okay. Tak apa. nanti dia jadi macam Ada yang simple punya kan? Sebab saya pun ada lagi confused dekat chapter 3 dan chapter 4. Itu macam mana? Jangan ikut 100% lah. Boleh kasih tapi jangan ikut 100% lah. Okay, boleh, Profesor. Jadi kalau yang design macam ada. Kalau eksperimen ada. Tapi dia mungkin tak kena dengan you all punya projek. Tapi cara dia cerita tu, flow understanding dia tu lebih kurang. Kita mau tengok macam mana dia tulis saja. Dia punya itu step saja. Tapi kandungan kita sendiri tulis lah. Okey lah, boleh lah. Nanti itu Profesor share dekat WhatsApp group lah. Okay. Satu lagi saya nak share apa lain nak tengok. Yang ni Naim saya, bukan Naim tu, Naim lain. Naim Safwan. Naik Safuang. So jangan cerita saya tunjuk pula. Nanti dia marah sama saya. Kita senyap-senyap. Senyap-senyap saja. Right. So ini dia masih agama Islam, betul lah, dia masih agama Islam. In the name of the God. Okay, macam biasa, website cantik, depan cantik, semua okey, tersusun. Right. Yang ni bukan yang final, yang finalize saya tak ada, dia tak hantar kat saya. Chapter 1, okay. Specific. So macam objective, okay, to collect sound level in car specific time during peak hour and non-peak hour. And the line sound level is in urban center, metropolitan highway. Automatically kalau you baca sini, you pergi dekat chapter 3 nanti. Chapter 3. Okay. Chapter 3, okay.
Chapter 3. Satu ni finger boleh cerita macam-macam. And then research planning, how do you conduct research review version 1. Beza dengan tadi, yang tadi dia buat macam bentuk yang design cantik-cantik sikit, tapi tak nak kisah. Concept study, bila letak cerita sini je mesti ada gambar keluar. Macam mana how to design comfort. Macam mana dia komlang. So kita baca, kita tahu dah, these are the things that is going to come out. Macam mana dia buat experimental setup. Yang ni saya cari dekat thesis Naim apa tu nama sini? Naim lah? Naim Haziq. Naim buat eksperimen kan? Ah, How do you set up the experiment? Nak tengok step dia. So kalau macam dia ni, dia buat ni. And then specification of you punya eksperimen setup. Kalau macam ni, dia cerita lah medal ni menyekar kereta apa. Right? And then how do you measure macam mana you buat measurement daripada you punya ni. Macam mana you ambil bacaan nanti dekat you punya radiator tu. Itu yang saya nak tengok. Ni semua hint-hint untuk Naim lah. Ini macam mana kalau kata you pakai satu alat, katalah Naim pakai satu mesin yang UM dia. Jadi apa specification yang Naim baca tu? So kena tulis dekat sini lah. And then kalau you buat gambar, kena buat macam ni. Dekat mana you letak alat tu? Macam tadi thesis link, bila you tak gambar, kita cari je mak. Cuba locate kan macam ni, bagi nampak tu menarik orang baca tau. Susunan gambar dia kan. And then bila kita tulis table 3, bacaan dia macam mana. And then yang tadi saya kata objective 2. Bila kita tengok dekat sini, apa ni, dengan organisation chapter 2 apa, chapter 3 apa, chapter 4 apa, to identify, analyze, sound level distinct locations such as urban metropolitan cities. Jadi automatically dekat 3 point yang tadi yang kita cerita gambar-gambar matrik ni menjawab objektif yang pertama. Bila cerita part 2 macam apa daripada part 2 of dia punya methodology, kita tengok cari benda ni. So automatically, and then part T is statistical analysis. Bila kita tengok part 2 ni, automatically kita akan tengok dia akan buat kat sini. Macam mana dia setting? So dekat mana dia akan dia buat kat mana jalan-jalan dia, parameter speed, on road testing. Apa yang nak buat? Dekat mana kawasan dia akan buat eksperimen. Bukan jalan makan angin saja. You nampak saya makan angin saja, bukan makan angin. Saya buat kerja semua. And then jadi kita tahu yang bila tengok yang dia punya objective 3 dia, to conduct statistical analysis, automatically dia dekat chapter 4 ni. The result. So data dia is like this. This is the data that coming up from the experiment. Bila ada data, mesti ada explanation. Jangan letak gambar, tak cerita. Because this experiment, dia conduct on that. So show that. I also demonstrate the not growth sama lah. Apa yang terjadi? Kenapa bacaan dia tinggi? Kenapa bacaan dia rendah? Itu yang kita nak tahu. Bila chapter 5, conclusion. Bila kita tengok, bila kita tengok, dia buat manually. Jadi bila buat manually pun, nampak. Kita tengok pun, kemas, cantik. Tak ada 60 page. Saya tak tengok pada ketebalan, saya tengok pada kekemasan dan you punya content ni. You nipis tapi bagus, lagi saya suka. Jangan tebal tapi tak masalah. Tapi kena belajar cantik kan. Kena belajar cantik kan. Kalau boleh buat documentation macam ni, ini dah berapa kali kena marah kan, baru cantik macam ni lah. Kalau eksperimen macam ni, Kalau daripada sini, you nak buat, mesti explanation. Macam review, cerita dia macam ni. Right. Tak boleh lama-lama kan? Nanti saya bagi. Kalau you nak thesis tu, saya message personal lah. You bagi tahu, you eksperimen ke? You design. Professor. Nanti inform dalam group. Thank you, Saya tak tahu you nak. Kalau you nak buat dua-dua, lagi teruk lah, mampus kau. Nanti kita personal message itu total. Bye. Bye. Terima kasih Profesor. Jumpa lagi. Thank you, Dokter. Jumpa lagi. Bye bye.